Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman bertemu rakan tugas Hafizi Rosli. Seperti biasa, awal pagi setiap hari kami bawakan kepada anda perkembangan terkini mengenai COVID-19 sudah semestinya dan juga perkembangan-perkembangan lain yang ada di akhbar-akhbar tempatan muka hadapan dan juga di astroawani.com. Tetapi sebelum kita ke laporan tempatan, kita ke laporan antarabangsa dahulu kerana ini adalah berita yang baru saja kami terima pada awal pagi tadi, iaitu Amerika Syarikat kini mempunyai jumlah kes positif COVID-19 tertinggi di dunia melepasi China dengan 82,404 kes keseluruhannya. Dan angka itu menunjukkan terdapat lebih 20,000 kes baru direkodkan di negara angka STEM itu dengan New York, Washington dan juga California bandar yang paling terjejas teruk. Angka kematian di Amerika Syarikat pula melepasi paras 1,000 mangsa dengan keseluruhan sebanyak 1,178 kes. Dan menurut statistik Universiti Johns Hopkins, kalau rakan-rakan di bilik kawalan boleh mirakan kepada iPad ini, berdasarkan statistik daripada universiti tersebut, setakat jam 6 pagi ini China di kedudukan kedua dengan 81,782 kes, diikuti dengan Itali 80,589 kes, dan ketiga-tiga negara ini mempunyai kes jangkitan positif COVID-19 melebihi angka 80,000. Dan China setakat pada Khamis merekodkan 2 hari tanpa mempunyai kes positif COVID-19 tempatan dan hanya mempunyai pertambahan kes import, iaitu kes yang melibatkan pelancong. Dan sementara itu, Itali masih kekal sebagai negara yang mempunyai kes kematian paling tinggi di dunia dengan 8,215 mangsa, diikuti dengan Sepanyol 4,154 kes, manakala China 3,169 kes. Dan secara keseluruhan jangkitan COVID-19 kini telah pun mencapai angka 500,000 orang, iaitu 500,000 mangsa di seluruh dunia telah pun mendapat COVID-19 dan 23,709 kematian telah pun direkodkan. Bagaimanapun terdapat juga kes yang sembuh, iaitu 122,066 kes yang telah sembuh dan dibenarkan keluar daripada hospital. Pandemik COVID-19 kini berada di 175 negara setakat ini, setakat 27 Mac. Okey Fizi, mungkin kita nak ke perkembangan statistik dalam negara pula. Kalau semalam kita mencatatkan rekod paling tinggi dalam tempoh 24 jam, apa cerita Fizi? Dan kita ingin juga bawakan perkembangan dalam negara. Tadi Afizi telah mengulas perkembangan di luar negara dan perlu juga kita memahami dari segi statistik di negara kita. Dan ini berita yang kami ingin kongsikan kepada anda semua. Malaysia catat 23 kes kematian dan 235 kes positif baru, dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, berkata setakat 12 hari pada Khamis, iaitu pada semalam, terdapat 235 kes positif baru dan ia menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara ini sebanyak 2,031. Dan berdasarkan siasatan awal daripada 235 kes baru yang dilaporkan, sebanyak 60 kes adalah berkaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling. Dan manakala baki 175 kes masih lagi dalam siasatan dan mungkin berkaitan dengan kluster-kluster lain. Dan kita juga ingin melihat dari segi antara daerah yang mempunyai taburan kes tertinggi bagi COVID-19. Lebah Pantai mencatatkan 167 kes. Dan sebelum ini, jika kita dapat dapat kita kongsikan kepada anda, bagi kes yang ataupun bagi sesebuah daerah itu yang mempunyai kes melebihi daripada 40, ia dikategorikan sebagai zon merah. Dan ini kita dapat saksikan ada beberapa daerah yang telah pun dikenalpasti sebagai zon merah. Antaranya adalah Lebah Pantai mencatatkan jumlah yang tertinggi, iaitu 167 kes, diikuti Petaling 158, Hulu Langat, Seremban, Johor, Gombak, Tawau, Titiwangsa, Kuching dan Kota Baru. Dan selebihnya masih lagi pada paras sederhana dan juga masih lagi pada tahap yang boleh katakan sihat lah apabila kurang daripada data itu. Ya, dalam masa yang sama juga kerajaan akan mula melakukan proses pembersihan dan nyas cemar di premis awam yang terletak di kawasan berisiko tinggi dan juga dikategorikan sebagai kawasan merah. Ini adalah kata Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media semalam. Tanggungjawab proses itu akan diserahkan sepenuhnya kepada PBT dan juga Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Malaysia JBPM di kawasan-kawasan yang disebutkan oleh Hafizi sebentar saja tadi. Dan dalam masa yang sama juga kita menerima satu perkabaran Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, iaitu PKPD. Semalam baru saja diumumkan oleh Menteri
Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa kini PKPD dikuatkuasakan di 2 kawasan di Simpang Renggam. Kementerian Kesihatan mengesahkan 83 kes positif COVID-19 dikesan di daerah Kluang, Johor. Daripada jumlah itu, 61 kes adalah di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam. Dan dengan jumlah kes yang tinggi, Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob maklumkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan. PKD mula dikuatkuasakan di 2 kawasan tersebut, mengambil kira kes yang tinggi di 2 kawasan tersebut dan melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan. Dalam erti kata lain, perintah kawalan tersebut membuatkan orang ramai tidak boleh keluar rumah langsung sepanjang tempoh 24 jam dan kesemua perniagaan dihentikan, dan ia melibatkan 3,570 orang penduduk tempatan daripada 650 buah keluarga. Dan sepanjang tempoh tersebut, pelawat tidak dibenarkan masuk dan juga keluar di kedua kawasan tersebut. Semua aktiviti perniagaan dihentikan dan banyak lagi, Hafizi. Dan kita juga ingin membawakan ahli Parlimen Simpang Renggam telah pun nyatakan menasihatkan masyarakat di Simpang Renggam, iaitu di 2 buah kampung itu, untuk kekal tenang dan juga ikut arahan pihak berkuasa. Dan daripada itu, pihaknya akan memberitahu akan bekerjasama penuh dengan pihak berkuasa bagi memastikan penularan wabak ini berjaya dikekang sepenuhnya. Dan jabatan dimaklumkan juga, ya, Jabatan Kebajikan Masyarakat akan membekalkan makanan asas yang mencukupi kepada penduduk di 2 tempat terbabit sepanjang tempoh ini. Dan kami juga akan mendapatkan ahli Parlimen Simpang Renggam, YB Mazli Malik, sekejap lagi. Kita akan bertanyakan dari segi perkembangan ataupun update mengenai 2 kawasan yang telah pun dilaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketat PKPD itu. Okey, dalam masa yang sama juga, semalam kita juga nak dapatkan pandangan daripada editor eksekutif Astro ni, Abdul Razak. Cik Razak melihat kepada perkembangan telah pun hampir 1.5 juta nampaknya kes di seluruh dunia, dan Malaysia mencatatkan kes peningkatan yang paling tinggi dalam tempoh 24 jam semalam dengan melebihi 200 lebih. Kemudian adakah tempoh kawalan pergerakan yang akan dilanjutkan sehingga 14 April ini, adakah ia akan dapat membantu? Dan berdasarkan WHO menyatakan bahawa bukan sekadar perintah kawalan pergerakan itu, tapi ia perlu dilakukan lebih daripada itu, iaitu test kepada virus, ujian COVID-19 itu perlu dibanyakkan lagi, digandakan lagi daripada sedia ada supaya dapat melengkungkan lekuk pandemik COVID-19 ini, Cik Razak. Kalau kita tengok, kita sebagai rakyat biasalah, kita tinggalkan kerja-kerja yang behind the scenes, yang frontliners itu kepada mereka yang yang bertugas. Bagi kita hanyalah kita tengok perkembangan yang berlaku macam semalam, bila kita dengar Simpang Renggam apa yang terjadi, kita perlu tengok, kita melihat ini dari angle yang positif, kerana ini nombor satu dapat memudahkan pihak kesihatan kita untuk melakukan saringan dan kawalan dengan begitu tepat sekali. Jadi kalau perkara ini berlaku, kalau kita merasakan satu dunia sekarang sudah melepasi angka-angka yang dikeluarkan oleh Johns Hopkins University itu dan juga WHO, sudah tentu ini kalau kita tengok dari segi meningkat hari ini dah 2 Jumaat, ya, kita sembahyang Jumaat itu kita terpaksa tinggalkan, dan bulan puasa tak lama lagi. Biarkan yang dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab, mereka melakukan kerja mereka yang perlu dilakukan mereka. Tapi kita tengok perkara-perkara development ini dari segi ini memberikan kita pengajaran bahawa nombor satu, apa yang perlu adalah kita duduk rumah, jangan ke mana-mana. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Simpang Renggam itu memberikan satu sekiranya mereka lah yang berada di situ. Kalau kita banyak dengar berita-berita mereka yang memerlukan makanan, jadi ini dapat memberikan pihak berkuasa peluang untuk memberikan mereka makanan secara tersasar. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama juga semalam kita menerima satu berita yang agak menduka ceritakan, di mana Ketua Pengarah Kesihatan memaklumkan kes paling muda yang dicatatkan semalam adalah bayi yang baru saja berusia
12 hari. Ini bermakna apa? Bermakna walaupun WHO menyatakan bahawa kebanyakan kematian melibatkan warga yang telah pun berumur, warga emas dan sebagainya, tetapi orang muda juga tidak kebal daripada COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama juga kita menerima perkabaran yang membimbangkan daripada pihak istana, di mana Hafizi ada ceritanya. Betul, dan kita ingin bawakan iaitu Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah disahkan negatif COVID-19, namun kedua baginda berdua berkenan untuk menjalani proses saringan selepas Kementerian Kesihatan mengesahkan 7 kaki tangan Istana Negara dijangkiti COVID-19 dan katanya Yang di-Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong kini menjalani proses kuarantin diri selama 14 hari bermula semalam dan 7 kaki tangan terbabit sedang pun mendapatkan rawatan di Hospital Kuala Lumpur sejak Selasa dan semua mereka berada dalam keadaan stabil. Dan jika sebelum ini kita juga mendengar iaitu putera Charles telah pun disahkan positif COVID-19 dan ini satu perkara yang merisaukan untuk kita sebagai kita iaitu mengamalkan institusi beraja ini. Sangat membimbangkanlah bagi rakyat-rakyat apabila kita punya raja, kita punya agung sendiri perlu menjalani kuarantin dan sebagainya dan diharapkan supaya perkara yang baik-baik saja dapat dilaporkan selepas ini. Okey, dalam masa yang sama juga di sebalik pengumuman sebahagian daripada pakej rancangan ekonomi yang baru saja diumumkan pada awal minggu ini dan dalam hari ini juga kita akan kerajaan akan mengumumkan lagi pakej rancangan ekonomi yang kali ini akan secara menyeluruh dan sebagainya dan dalam masa yang sama kita juga mendapat satu perkabaran yang boleh dikatakan memang baik daripada kerajaan iaitu tabung COVID-19, gaji Perdana Menteri, menteri dan juga timbalan menteri dipotong sebanyak 2 bulan untuk disumbangkan kepada tabung COVID-19. Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan berkata langkah itu membuktikan kesungguhan kerajaan untuk bantu rakyat yang terjejas berikutan penularan wabak berkenaan di negara ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak pergi kepada satu cerita di negara jiran kita iaitu Singapura. Dalam masa yang sama Singapura ada menyatakan bekalan makanan akan tetap terjamin. Ini cerita daripada Cik Razak. Cik Razak, kalau kita lihat Malaysia nampak rasanya kita tak ada masalah pun dalam bekalan makanan ni kerana semalam kita baru saja menyumbangkan bekalan makanan kepada UAE. Afizi, kalau kita tengok nombor satu, mana-mana ekonomi yang begitu terdedah kepada rantaian antarabangsa, bergantung kepada Malaysia, bergantung kepada luar negara untuk makanan basic lah seperti beras, telur. Singapura begitu bergantung kepada perbekalan rantaian perhubungan antarabangsa, tetapi mereka sudah mengambil ada satu kawalan strategik untuk menentukan food safety mereka, food security mereka. Jadi kita mesti mengambil iktibar daripada apa yang Singapura melakukan dari segi menentukan bahawa beras ke, protein ke, karbohidrat ke akan ada bekalan untuk paling kurang 3 bulan stok ya. Jadi mereka sudah begitu teliti menjamin rakyat mereka bahawa perbekalan cukup. Mereka juga bergantung kepada Malaysia kepada untuk sayuran, kemudian mungkin poultry, tetapi mereka juga mengembangkan rantaian pergantungan mereka kepada seluruh dunia. Tetapi buat masa ini disebabkan satu dunia juga menghadapi masalah COVID-19 ini. Jadi Singapura semalam melalui Menteri Perdagangannya memberikan kenyataan press conference, press release bahawa rakyat Singapura itu tidak perlu gusar sebab mereka ada bekalan yang cukup. Baik. Okey, baiklah, kita terima kasih kepada editor eksekutif Astro ni Abdul Razak Cik kerana setiap pagi bersama kita untuk mengupas lebih lanjut mengenai berita-berita yang ada di astrooni.com dan juga akhbar berita-berita di muka harapan akhbar tempatan. Dalam masa yang sama juga saya ingin memaklumkan bahawa MKN akan keluarkan SOP lebih tegas untuk kawal pergerakan mereka yang degil. Saya lihat sejak daripada semalam banyak video-video yang tular di media sosial yang melihat kepada anggota polis dan juga anggota tentera mula memarahi, meningkatkan macam nada tu meningkatlah kan Hafizi apabila menasihatkan orang awam untuk
kekal di rumah kerana kita faham sejak daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan telah pun berlalu, hari ini masuk hari yang ke-10. Betul. Hari yang ke-10 tetapi masih lagi ada yang berdegil. Katanya Perintah Kawalan Pergerakan telah pun mencapai peratusan 95%, tetapi 5% itu jumlahnya berapa? Jumlahnya adalah lebih kurang 1.5 juta rakyat Malaysia yang masih lagi ingkar. Jadi kalau anda lihat video tular seperti anggota polis dan juga tentera memarahi orang awam kerana ingkar akan Perintah Kawalan Pergerakan ini, mungkin boleh saya katakan terpulang kepada anda bagaimana untuk judge. Yang pastinya mereka menjalankan tanggungjawab mereka untuk memastikan lengkuk pandemik COVID-19 itu diturunkan. Okay. Dan sebelum tu kita juga ingin mempromosikan kita selama ini selalu kita berdekatan ya dari segi kita punya koordinat, kita punya kedudukan ini, tapi kali ini nampaknya kita juga ingin mempromosikan social distancing. Betul. Dan bersama dengan Cik Razak nampaknya berjauhan selama 6 ke 7 meter daripada kita, dan saya dan Hafizi nampaknya berjarakan selama ataupun sejauh 1 meter ini. Kita ingin mempromosikan social distancing dan kita perlu fahami social distancing ini dapat mengurangkan lagi risiko untuk penularan wabak COVID-19 ini. Dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baiklah, PKS di negeri ini memberi keutamaan kepada sektor perkhidmatan, menyumbang kepada 89.2% kepada jumlah perniagaan PKS, diikuti dengan 5.3% dalam sektor pembuatan, sektor pembinaan, kemudian kita ada sektor pertanian sebanyak 1.1%, sektor perhubungan dan juga pengkuarian 0.1%. Menurut data Jabatan Perangkaan, sejumlah 907,065 PKS beroperasi di Malaysia, merangkumi 98.5% daripada jumlah perniagaan dan mewujudkan pekerjaan bagi 2/3 daripada warga Malaysia yang bekerja, dan kebanyakan PKS adalah perusahaan mikro yang terdiri daripada 76.5% daripada jumlah PKS di Malaysia ini. Dan Hafizi, apabila Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan, sudah pasti yang memberi impak dan juga kesan yang besar kepada PKS dan juga usahawan mikro. Dan jadi untuk kita membincangkan mengenai perkara itu, kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM, Abdul Azari bin Abdul Wahid. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita nak teruskan kepada perbincangan kita. Kalau kita lihat terdapat ribuan usahawan SME ataupun PKS di Malaysia ini, dan bagi tuan sendiri agaknya berapa peratus SME yang akan terjejas dan sektor yang kemungkinan besar boleh menjurus kepada penutupan perniagaan itu? Okey tuan, kalau kita tengok as for 5 hari bulan Mac hari itu, dalam my data SSM, company yang berdaftar lebih kurang dalam 1.3 juta company yang berdaftar. Untuk yang bisnes ataupun lebih dikenali sebagai enterprise, ada lebih kurang 7.7 juta enterprise yang berdaftar dalam SSM. So kalau kita assume semua ni masih berniaga, saya yakin sektor yang paling terjejas teruk dengan COVID-19 ni adalah dalam bidang peruncitan dan juga perkhidmatan, kerana terutamanya bagi yang 100% memang berniaga secara konvensional tanpa sebarang online adoption, langsung tak berada di online. Kalau tengok dekat sekarang, berdasarkan apa yang kami bertemu dengan kawan-kawan dalam WhatsApp, dalam sebagainya, dalam online, estimated paling kurang pun adalah 70 ke 80% boleh gulung tikar tuan disebabkan oleh COVID-19 ni. Ya. Mungkin apa perkara-perkara ataupun masalah yang dihadapi oleh SME, dan mungkin kesan MCO ini, mungkin anggaran berapa ramai pekerja yang mungkin terpaksa dihentikan oleh usahawan SME? Okey tuan, kalau tuan tengok dalam SME ni ada 3 faktor yang paling utama dalam menentukan hala tuju ataupun kelangsungan perniagaan kami di SME. Yang pertamanya gaji, pembayaran gaji, keduanya OPEX, urusan kita punya operation setiap bulan, of course yang ketiga adalah hutang. Kalau tengok dari segi apa-apa yang saya dah mention tadi itu adalah kebanyakannya berkaitan dengan kewangan dan cash flow. Jadi kalau tak ada jualan, tak ada cash flow, macam mana nak bayar gaji dan seterusnya, OPEX juga tak boleh diselesaikan, apatah lagi hutang. Jadi bila datangnya MCO macam sekarang ni, isunya adalah hampir keseluruhan usahawan yang terlibat dengan peruncitan dan perkhidmatan ni memang siasat hampir kosong, hampir zero. Jadi memang koyak, memang rabak lah. Tapi bayangkanlah, itu baru kepada SME, belum kepada penjaja, usahawan mikro yang berniaga di tepi jalan, yang kais pagi, makan pagi tuan. So this is very, kata orang, satu cabaran yang sangat mencabar lah kepada kami dalam IKS dan juga dalam terutama usahawan mikro ni. Kalau tengok jumlah yang saya sebut tadi, ada lebih kurang 41.3 juta usahawan yang memang sepatutnya berniaga sekarang, dan juga 77
enterprise yang wujud di Malaysia ni ya, dalam bulan Mac hari itu. Bayangkan kalau katakanlah kita ambil satu company ada 5 orang je staff, 10% saja yang tutup. Katakan 10% je yang tutup hampir 700,000 pekerja akan dibuang kerja dan katakanlah separuh ataupun 80% yang tutup, hampir 4.8 juta hilang pekerjaan tuan-tuan. So itu saya rasa tuan memang sangat menakutkan dan itu tak campur lagi dengan enterprise yang 7.7 juta tu. Kalau semua masih berniaga, dan katakanlah hampir 80% tutup dan akan create satu lagi isu peniaga yang tak ada langsung pendapatan harian. So that will relate kepada pendapatan, masalah pada pendapatan, keluarga tak abai, masalah sosial dan macam-macam lagi tuan. So memang amat menggerunkan tuan. Baik, kalau kita lihat hari ini akan diumumkan pakej rancangan oleh Perdana Menteri, jadi mungkin ada harapan ataupun cadangan untuk menyelamatkan SME dan juga mikro ini. Okey tuan, saya memang setuju. Setakat ni apa yang telah kerajaan umumkan, contohnya bantuan kepada loan dan juga pengeluaran EPF dan sebagainya, walaupun itu tak wajib tak apa, it's okay, at least ada option. Cuma kena ingat balik like apa yang saya mention tadi, 3 biggest OPEX kita dalam SME ini adalah penggajian, OPEX bulanan dan juga hutang. Setakat ni yang kerajaan hanya sentuh hanya hutang dan juga bantuan pembelanjaan seperti dengan EPF dan sebagainya. Jadi saya minta kalau boleh yang amat berhormat pada Menteri announce tadi, kalau boleh tolong tengok dari segi penggajian, tolong elakkan kami ni daripada kena denda tak pasal-pasal daripada NHDN, SSM, EPF, SOKSO dan semua benda-benda ni. Kalau kami bayar lambat contohnya akan menjadi isu pada kami, kena bayar pula saman, kena bayar macam-macam. Jadi itu lebih membebankan lagi kewangan SME dan juga usaha mikro. Jadi sama-samalah kita buat satu benda yang lebih baik supaya kita dapat bersama-sama menentukan hari tuju ni. Contoh lagi satu tuan, saya mengharap sangat YAB PM untuk membuat satu polisi ataupun sebagainya untuk memastikan sewa kedai, sewa office, sewa bangunan juga dikurangkan ataupun dilambatkan sebab bayaran hutang dah lewat 6 bulan. Jadi kalau kami masih kena bayar lagi, contoh macam saya di kedai refleksologi di KLIA 2, sampai sekarang saya belum dapat lagi sebarang pun arahan daripada MHB untuk menentukan sama ada kami punya sewa ditangguhkan ke, dikurangkan ke. Jadi bayangkan bayaran sewa yang begitu banyak di mall-mall dan sebagainya, kalau tak ada bantuan dari kerajaan, arahan dari kerajaan yang paling penting sekarang ni adalah menentukan hala tuju kami sama ada kami nak bungkus maupun kami terpaksa kekal. Semua nak kekal. Kami kesian kerja-kerja kami tuan. Dan saya yakin SME owner di luar sana juga menginginkan harapan yang sama daripada pihak Perdana Menteri dan yang paling ketara adalah bil lah, contohnya bil telefon, bil elektrik, bil air dan sebagainya. Benda itu tak kena bayar. Dan kalau boleh kerajaan minta JLC, kebanyakan daripada yang memberi tanggungjawab ni adalah JLC. Jadi minta mereka untuk tangguhkan atau memberi pengurangan supaya kurang beban kewangan kepada usahawan mikro dan juga usahawan SME. Jadi itulah harapan saya dari segi penggajian, dari segi OPEX, dari segi sewa, merchant dan sebagainya. Saya minta sangat menteri-menteri yang berkaitan tolong beri sedikit pandangan kepada Majlis Keselamatan Negara supaya kita dapat war-warkan kepada yang berbuat pada menteri dan boleh buat satu pengumuman yang menggembirakan usahawan mikro juga usahawan SME untuk teruskan perniagaan. Kami nak selamatkan perniagaan, kami nak selamatkan pekerja kami. Kami mengharap bantuan di kerajaan lebih tegas dan lebih dekat dengan usahawan. Itu jelah harapan kami tuan. Tuan, kalau kata Perintah Kawalan Pergerakan ini akan tamat pada 14 April nanti, berapa lama agaknya SME akan mampu recover balik dan mungkin mendapat semula keuntungan, cover balik kos-kos dan sebagainya? Mungkin mengambil berapa lama, berapa bulan ataupun mungkin makan tahun? Sebab Kegawatan Ekonomi telah menjanjikan suatu perjalanan yang sangat sukar bagi SME. Dan bila datang COVID ni dia lebih teruk sebab sales hampir zero. Dan saya yakin paling awal, itu pun kepada syarikat yang besar, kepada syarikat yang agak besar, paling awal pun selepas 6 bulan baru ada stability dari segi perniagaan. Dan kepada yang mikro dan juga kepada SME ni, yang memang pekerja tak berapa ramai ni, saya yakin paling awal pun memakan masa antara setahun ke 2 tahun untuk recover balik. Dan benda ni kata orang tidak akan menjanjikan satu yang kata orang keajaiban kepada pembangunan SME di Malaysia maupun di seluruh dunia. Dan lebih terkesan adalah benda ni melibatkan bukan sahaja di Malaysia tuan, di seluruh dunia. Jadi masing-masing ada cabaran masing-masing dan saya rasa paling awal pun kita boleh recover untuk stable balik pun lebih kurang antara setahun ke 2 tahun, terutamanya kepada usahawan mikro, terutamanya kepada usahawan SME. Kecuali company-company yang besar yang boleh bertahan dengan lebih kuat kerana cash flow mereka mungkin lebih kuat berbanding dengan SME dan mikro tuan.
Okey, baik, terima kasih Abdul Azhari bin Abdul Wahid merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM atas perkongsian itu, dan kita sama-sama mengharapkan pengumuman aplikasi ransangan pada petang ini akan membawa kelebihan kepada SME dan juga kepada sektor-sektor lainnya juga. Ya, okey. Awal ni pagi akan berakhir di sini. Apapun anda jangan ke mana-mana kerana kita akan bawakan banyak lagi perkembangan-perkembangan mengenai COVID-19 di astroamni.com, ditambah juga dengan berita-berita lain. Sebagai contoh, di New Zealand, penembak yang telah pun menembak mati 51 orang jemaah tabligh di 2 masjid di Christchurch pada Mac tahun lalu tiba-tiba mengaku bersalah dan sebagainya. Banyak lagi berita-berita lain di astroamni.com anda boleh saksikan. Okey, sekian daripada saya Hafiz Zaman Dan saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.